Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah ya amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala manja minallah illa ilaih. Amma ba'd. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Bagi memberkati lagi majlis kita pada malam yang penuh barakah ini, kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah ala kulli ni'mah. Bersama lagi kita pada malam yang penuh barakah ni. Mohon maaf ada kelewatan sikit. Daripada Ampang tadi ada kuliah maghrib terus sampai dan kita terus sambung untuk kuliah online pula. Mudah-mudahan Allah berkati usaha kita semuanya, insya-Allah. Allah angkat sebagai usaha untuk kita menterjemahkan kesyukuran. Kita nak menterjemahkan ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada semua yang dah bersiaran dengan saya pada malam yang penuh barakah ni dalam topik yang kita nak sambung lagi syarahan kita, insya-Allah. Dan yang baru menonton, baru menyertai perjumpaan kita dalam kuliah online ni, alhamdulillah, selamat datang dan mudah-mudahan mendapat sesuatu daripada perbincangan kita, insya-Allah. Baik, pada malam yang penuh barakah ni kita akan teruskan lagi kajian ilmu kita. Kajian ilmu kita dalam kita merungkai persoalan. Merungkai kekeliruan. Merungkai segala kebatilan dengan bersandarkan kebenaran. Baik, semalam kita dah sentuh tentang tajuk apa? Sedang jemaah mata Allah SWT. Kita dah sentuh tajuk. Itulah tajuk yang ramai orang cakap dinanti-nantikan, yang ditunggu-tunggu. Itulah tajuk ta'adud poligami. Baik, adapun tajuk poligami ini bukan dipilih tiba-tiba pilih poligami. Suka saya ingatkan, saya ulang lagi sekali. Ta'adud ini adalah rentetan daripada perbahasan yang panjang lebar tentang hakikat kehidupan. Tentang hakikat sebuah kehidupan. Panjang lebar kita bincang sehinggalah baru masuk tajuk ta'adud. Kenapa bincang tajuk ta'adud ni? Yang ni bilang-bilang poligami. Sebab dia ada melibatkan tentang perbincangan tentang melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Sebab sebelum bertajuk ta'adud ni, kita sudah berbincang tentang diri menyatakan kebesaran Allah. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju dalam kaedah perbincangan kita ni. Adapun sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala, setuju atau tak setuju, kebenaran tetap kena ditegakkan. Kebenaran itu wajib ditegakkan, wajib disampaikan. Mungkin ada kaedah perbincangan yang straightforward, terus nak cerita pasal poligami, terus nak cerita tentang masalah poligami, terus nak cerita tentang apa yang berlaku. Suka saya ingatkan lagi sekali, mana-mana kaedah-kaedah yang tidak membawa kepada dia panggil kebahagiaan yang jelas ataupun kahwin tak bahagia.
maka dia tak ikut jalan agama lah. Sebab agama membawa pada kebahagiaan. Awak poligami tiba-tiba tak bahagia. Mana tak ikut agama lah. Agama mana mungkin tak bahagia. Mana mungkin ikut agama tak bahagia. Sedangkan agama membawa solusi kebahagiaan. Nampak? Keseronokan mungkin. Seronok ni tak payah agama. Seronok ni pergi kelab malam. Seronok. Seronok tak payah agama. Seronok ni pergilah ikut cara barat. Seronok. Tapi bila kata bahagia, ini dia kena ada nas dia ada kaedah dia. Jadi kalau sekiranya sesuatu perkara yang kita lakukan tidak temui kebahagiaan, kita kena terima satu kenyataan bahawa kita tidak ikut agama. Allahu Akbar. Nak terima tidak kenyataan ni? Tak nak terima sudah. Saya tak kira. Saya tak kira. Kalau tak terima, lantak koma. Itu bahasa dia. Sebab, mana mungkin ada agama tidak bahagia? Mana mungkin? Orang Jawa kata cannot brain. Sebab agama membawa penganutnya kepada erti kebahagiaan. Agama lah. Agama apa? Agama inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Jadi maknanya, kalau kita buat sesuatu tak kisah. Dalam kehidupan kita sebagai contoh, kehidupan kita tiba-tiba tak bahagia. Penuh dengan kesengsaraan. Penuh dengan keadaan sakit hati, sakit jiwa, tak rasa hidup macam neraka. Maknanya dia tak temui agama. Sebab agama kalau ikut sirah dulu, dah menyelesaikan banyak isu. Puak Aus dan Khazraj bergaduh. 7 keturunan. Bukan 7 keturunan, berketurunan gaduh. Mari agama datang Islam mensejahterakan 2 kaum yang bergaduh. Puak Aus dan Khazraj bergaduh. Akhirnya menjadi puak Ansar. Bahagia. Ini baru nak cerita pasal kahwin, tak selesai masalah. Tak selesai masalah. Malah nak cari penyelesaian dengan cara ikut aku lah. Ikut ustaz ni tak boleh ikut ni. Kalau ikut cara ustaz ni tak boleh ikut. Habis tu nak ikut siapa? Ikut cara yang sesuai dengan aku lah katanya. Yang mana ikut sedap rasa? Ikut sedap. Ikut suka lah. Kehidupan tidak boleh ikut suka. Kehidupan kena ikut agama. Kehidupan mesti ikut agama. Jadi sidang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita lihat balik perbincangan kita yang semalam, kita buat kesimpulan sikit dan kita buat kesimpulan. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Yang mana mula dah nampak Allah bantu, nampak faham hakikat tu syukur. Tuan Haji Muhammad Fauzi, alhamdulillah, syukur. Sebab pergaduhan hanya bertemu dengan kebendaan. Siapa yang mencari kebendaan pasti bertemu dengan pergaduhan. Siapa yang mencari kebendaan pasti bertemu dengan pergaduhan. Contoh, saya buat istilah dulu sebelum kita sambung topik kita pada malam ni. Saya nak tanya sidang jemaah mata Allah SWT. Katalah kita letak sekarang ni 1 juta di depan kita. Katalah kita letak 1 juta. 1 juta. Saya nak buktikan kebendaan akan berakhir dengan pergaduhan. Baik, dalam 1 juta, kita letak kat depan, kita tawarkan kepada semua yang menonton pada malam ini. Baik, siapa yang nak 1 juta, mati dulu. Siapa yang nak 1 juta, sila mati dulu. Maka kita semua akan jawab, dah mati, dah buat apa lagi 1 juta? Maka dia akan jadi pemikiran yang kedua. Atau, siapa yang aku nak matikan dulu? Jadi berebut lah. Apabila kita letakkan 1 juta di hadapan, katalah 1 juta, amount kecil 1 juta ni, katalah 100 juta lah, besar sikit. Apakah 100 juta pun kecil? Allah kata, kul mata'ud dunya qalil. Tak boleh lah. Kalau kita berhakikat ni, tak boleh nak kata 100 juta tu besar. Tak boleh. Sebab dalam hakikat, surah Nisa ayat 77, Allah kata kecil. Kul mata'ud dunya qalil. Tak apalah. Katalah tak 100 juta. Letak 100 juta, siapa yang nak 100 juta, sila mati dulu. Wallahi tak ada orang nak mati. Betul tak? Malah dia akan bertukar menjadi siapa yang aku nak matikan dulu. Nampak? Akhirnya, adakah dia akan bersama-sama dapat ataupun dia berebut untuk membunuh? Akhirnya aku je dapat. Itulah orientasi kebendaan. Orientasi kebendaan itu akan membawa kepada kehancuran. Bergaduh. Baik, kita pergi pada orientasi keimanan, orientasi sifat. Contoh, kita letakkan syurga. Siapa yang nak syurga, sila mati dulu. Wallahi, tak ada orang bergaduh. Semua mati. Semua orang nak mati sebab, yelah mati.
Memang syurga kena mati dulu. Tapi kalau dunia, tak boleh mati dulu. Aku kena matikan orang dulu. Nampak tak? Jadi nampak tak orientasinya? Baik. Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Maknanya nak bagi tahunya, kita kena tahu punca pergaduhan itu kebendaan. Kebendaan pula yang mana menguasai kehidupan. Maka bergaduhlah dia. Kalau orientasinya sudah berubah, tidak perlu tengok pada kebendaan, maka tiadalah pergaduhan. Ini yang kita kena faham dulu sebenarnya mata Allah SWT. Baik, jadi pada malamnya penuh barakah ni kita sambung pengajian kita dalam pengkhususan poligami, tanda-tanda kekuasaan Allah. Semalam kita cerita kronologi ni, asal usul dia. Kena faham dulu. Dan malam ni saya nak sentuh lebih tekan, lebih mendetail, lebih mendalam tentang hak. Hak. Kita ni hidup menunaikan hak atau menuntut hak. Ni yang kita nak tengok ni. Kita nak tengok menunaikan hak atau menuntut hak. Sidang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bab poligami ini menunaikan hak atau menuntut hak. Ini yang ada beberapa inbox saya dapat ni tentang keadaan yang dah berpoligami tetapi tidak seperti apa yang digambarkan. Nampak? Ketidakseimbangan berlaku. Dalam bahasanya ketidakadilan lah. Tapi ketidakadilan ini dia kena takrif lebih besar. Bukan tak adil ni dengan hanya peletakan giliran semata-mata. Dia luas. Adil ni luas. Tapi itulah. Banyak kita dapat laporan keadaan. Kenapa berlaku begini? Perebutan. Berlaku ketidakpuasan. Berlaku keadaan yang merosakkan. Maka timbullah perbincangan yang seterusnya. Adakah hidup kita ni menunaikan hak atau hanya menuntut hak? Di sinilah kita kena faham dalam-dalam. Adakah hidup kita ni menunaikan hak hanya atau menuntut hak? Ini semua peringkat lah. Lelaki dan juga perempuan. Isteri dan juga suami dan juga isteri. Jadi sidang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Khair. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Jadi kalau kita lihat, adakah hidup kita menunaikan hak atau menuntut hak? Sebab kebanyakan katanya hak saya Ustaz. Macam tadi ada soalan. Saya dah 3 tahun kahwin. Akhirnya tak ada giliran. Tak ada giliran. Ada satu kes tu 6 tahun tak ada giliran. Banyak kepincangan berlaku. Senang cerita ginilah. Kalau tanyalah buat survey, kepincangan lebih banyak daripada keharmonian. Ada pun yang okey pun dia diam-diam je. Sebenarnya tak okey pun. Okey? Jadi kita nak carilah penyelesaian malam ni. Kita nak bagi faham lah ni. Kenapa berlaku ketidak seimbang. Adil bukan seimbang. Adil bukan seimbang. Adil ini meletakkan sesuatu pada tempatnya. Seimbang ni wasata. Seimbang. Seimbang ni dia meletakkan satu kehidupan yang berjalan dengan baik. Itu nama seimbang. Adil ni lebih luas daripada seimbang. Nampak? Baik. Jadi sebenarnya mata Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat kepada nota kita rujuk pada kitab kita, muka surat 86. Kita tengok kat 86. Edisi lama. Muka surat. Cuba. Siapa tu? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Surat 68. Edisi lama surat 68. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, sudah jemaah mata Allah SWT. Muka surat 86. Khair. Bantu saya bacakan. Yang mana yang dah ni bantu saya bacakan. Ramai yang perlukan. Mencari jawapan ni penting. Cari jawapan, cari kefahaman ni penting. Penting, sangat-sangat penting. Biar jangan hidup kita dalam terperangkap dalam kekeliruan, malah kita bimbang dengan keliru jadi sesat. Kesesatan. Bila sesat, keliru bergaduh lah.
Syaitan sukalah syabas betul, syabas. Syaitan ni nak buat bergaduh lah. Dia nak buat kita bergaduh. Tu je misi dia. Biar bergaduh. Itu misi dia. Nah? Jadi sudah jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Menunaikan hak dengan menuntut hak. Dua perkara berbeza. Allah besar tajuk ni. Menunaikan hak atau menuntut hak. Dua perkara yang berbeza. Subhanallah. Baik. Sebelum kita nak pergi kepada keadaan yang sedang berlaku kat kita ni. Pertama kita kena jawab dulu dengan jujur. Kita kena jawab dengan, adakah kita ini dijadikan sebagai apa? Ni takdir kehidupan ni. Sebab kita ni adalah hamba Allah. Hamba. Kita ni hamba. Hamba Allah. Bukan hamba isteri, bukan hamba suami. Kena faham ya? Bukan hamba isteri, bukan hamba suami. Tak ada hamba kepada siapa-siapa. Siapa jadikan hamba pada makhluk, maka dia akan hina, dia akan merana, dia akan sengsara, dia akan binasa. Jadi letakkan dulu kita ni hamba Allah. Please. Ni cara perbahasan dia. Dan benda ni dah terbukti, proven dah. Sukses proven dah. Dia tak ada lagi isu berbangkit. Dia tak ada lagi yang panggil apa? Rumah dah siap, pahat masih berbunyi. Mana belum siap dah tu. Okay. Kalau dah kahwin, masih lagi argue, maknanya dia masih belum faham perkahwinan. Kalau dah bertaadud, poligami, masih lagi ada argument, maka dia belum berpoligami. Sebab orang yang berpoligami ni sepatutnya dia telah expert, dia dah mahir. Tapi kalau masih lagi kekok, keliru, masih banyak lagi salah laku, maknanya dia kena betulkan balik adakah dia mula dengan diri yang benar. Adakah dia mulakan dengan diri yang benar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka mulakan diri yang benar. Diri yang benar itu adalah kita ni adalah hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia semata-mata illa liya'budun. Illa liya'budun. Apa? Illa liya'budun. Sembah. Kita faham dulu. Kita faham betul-betul. Kejap lagi kita akan dapat jawapan hak, menunaikan hak atau menuntut hak. Malam ni insya-Allah biiznillah, biqudratillah, Allah akan bantu. Siapa yang ikhlas, niat betul. Jangan niat nak belajar sebab nak tahu tak puas hati. Lepas tu niat nak cari. Aku nak dengar dia. Aku ada masalah ni, nak tahu masalah aku nak benda yang aku nak. Jangan letakkan diri kita ni atas kehendak kita, yang mana kita ni sebenarnya ditentukan oleh Allah SWT. Sebab tu kita ni hamba. Hamba. Baik, yang pertama kita hamba. Baik, mana melihat kepada aspek kehidupan. Kita tengok kehidupan balik. Kehidupan tidak lain hanyalah diciptakan oleh Allah SWT hanya semata-mata untuk taat dan sembah. Taat dan patuh. Sami'na wa ato'na. Sami'na wa ato'na. Okay. Baik. Bila kata taat dan patuh, taat ini adalah merujuk pada penerimaan hati. Taat itu maksudnya penerimaan hatinya. Bukan ni taat ni dengan perbuatan semata-mata. Tidak. Taat ni bermula dengan hati di dalam menerima segala yang ditakdirkan oleh Allah. Nampak? Apa yang telah ditakdirkan oleh Allah hari ini yang berlaku, itu yang takdir yang diizinkan berlaku. Tu kena clear dulu. La tataharraku zarratun biiznillah. Allah takdirkan jumpa suami yang, ya Allah Ustaz, nak cakap suami ni. Ya Allah. Nasib tak jadi Fir'aun dia Ustaz dia. Maknanya itulah yang telah ditakdirkan, diizinkan berlaku. Syarat yang pertama adalah penerimaan di atas takdir itu dulu. Sebab sebelum kita nak selesaikan masalah, kita kena terima dulu masalah. Ramai orang dia tak terima masalah. Dia hanya bertahan dengan masalah. Dia tak terima. Saya dah lama Ustaz, dah 3 tahun, saya dah 5 tahun, saya dah 10 tahun. Orang terima, pasti akan jalan keluar. Orang yang menerima masalah, pasti akan ada jalan keluar daripada masalah. Masalah tak terima. Dia bertahan. Dia bukan menerima. Sebab prinsip yang pertama seorang hamba itu kena bersiap sedia untuk menerima segala kemungkinan yang berlaku atas diri dia. Allah, ni yang payah nak buat. Dan ini banyak berlaku dalam rumah tangga. Nampak? Terima bermula taat dan menerima segala yang ditakdirkan. Jangan argue dulu. Ini namanya menunaikan hak Allah. Kita nak terima dulu.
terima di atas segala yang telah ditakdirkan. Ditakdirkan yang baik, terima. Itu anugerah Allah. Bukannya sebab kita cari sangat pun. Nampak? Dapat suami yang, ya Allah, itulah. Dapat isteri yang 2 kali 5. Terima dulu takdir. Sebab ramai orang tak terima takdir. Bila tak terima takdir, maknanya ganggu bab apa? Bab iman. Bab akidah, ganggu. Bila ganggu bab iman, bab akidah, nak Allah tolong. Menanggai mata darah, Allah tak tolong. Sebab tu jangan terkejut. Masalah masih sama. Pimai-pimai tang tu. Nak lari daripada masalah dia kerja dia. Malah bukan lari daripada masalah. Masalah makin berbelit-belit. Sebab Allah tak tolong. Dia nak keadaan tu berlaku mengikut dia. Allahu Akbar. Minta maaf. Saya minta maaf sekejap. Saya akan bertanya, apabila orang bertanya tentang masalah hidup dia, terutama perkahwinan, saya akan tanya dia, ini perkahwinan yang keberapa? Saya akan tanya tu dulu. Ada yang jawab di second marriage, second perkahwinan. Ada yang jawab, ini perkahwinan pertama. Sebab apa saya tanya? Sebab saya nak tengok adakah dia menerima atau tidak perkahwinan pertama, atau dia menerima atau tidak keadaan dia yang dah kahwin lagi tu. Sebab ada orang dia tak terima keadaan yang dah berlaku dulu. Dia rasa macam, saya tak patut kena. Dia dalam hati kecil. Allah tahu tau. Manusia mungkin tak tahu. Allah tahu. Sebab tu kadang-kadang datang balik situasi yang mana, saya tertipu Ustaz. Saya dah tak percayalah dengan kata lelaki ni, kata-kata manis. Saya tanya balik, kahwin yang keberapa? Kali kedua. Dah, kali kedua. Kali pertama kahwin tu macam mana? Jangan. Sebab tu kalau nak belajar sungguh-sungguh. Kalau nak betulkan masalah, betulkan sungguh-sungguh. Jangan hanya betul sekadar tutup, buka masalah orang, tutup masalah kita. Kita buka masalah orang, tutup masalah kita. Tu dia. Ramai orang buat kerja macam tu tak? Ramai. Nampak? Ramai buka masalah orang tapi dia tutup masalah dia ataupun buka kesalahan orang untuk menutup kesalahan diri sendiri. Hati-hati. Sebab tu bila mengaji, sebab tu ramai tak tahan. Lala sekali kena kat batang hidung balik. Aduh, ya Allah. Tapi nak berubah kan? Doktor, kalau berjumpa doktor tak salahkan penyakit. Ada doktor salahkan COVID? Ada? Tak ada. Doktor akan tengok keadaan pesakit. Keadaan pesakit itu akan diperhatikan. Sama ada lemah ke, kuat ke, bukan salahkan penyakit. Bila datang jumpa doktor, walaupun penyakit itu hebat macam mana pun, doktor akan tengok pesakit. Pesakit juga yang akan dipertanggungjawabkan. Pesakit juga yang akan ditekankan isunya. Awak lemah, antibody awak tak kuat, awak silap makan. Kan kena dekat diri tu. Ada ke doktor pergi marah penyakit? Ni tak patut penyakit ni kena kat awak ni. Penyakit ni, denggi ni. Jahat denggi ni. Kita pergi cari nyamuk. Nyamuk pun punya banyak nyamuk nak pergi cari. Kita pergi cari COVID. Tak jumpa-jumpa. Lepas sekali, akhirnya nak tak nak, dia kena balik kepada diri sendiri untuk keluar daripada situasi itu. Nampak? Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Jadi balik-balik pada diri sendiri. Sebab itu jumpa dengan orang yang betul, kaji masalah sungguh-sungguh, jangan buka masalah orang, jangan buka salah orang, hanya nak menutup kesalahan diri sendiri. Contoh, seorang lelaki dipertanggungjawabkan atas isterinya. Seorang lelaki dipertanggungjawabkan atas kepimpinan dia. Ketika berlakunya kemelut dalam rumah tangga yang berlakunya konflik, maka sebenarnya si suami menunjukkan kelemahan diri dia. Bukan kelemahan isteri. Baik, isteri pula ketika berlakunya konflik dan dia cuba menunjukkan kelemahan keadaan rumah tangga dia dalam keadaan suaminya, sebenarnya dia menunjukkan kelemahan diri dia. Hati-hati. Hati-hati. Baik. Baik. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT. Baik. Jadi maknanya di sini kalau kita lihat, keadaan ini, terima dulu keadaan supaya tidak keadaan manusia yang tidak taat dengan sentiasa mempersoalkan takdir. Ini yang kita selesaikan dulu sebelum kita cerita hak ni. Saya tahu ramai yang Allahumma salli ala Muhammad. Benda dah jadi kan? Jumpa-jumpa dah jadi, jumpa-jumpa dah accident. Macam mana? Jumpa-jumpa dah macam-macam dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Jadi patut kita kena betulkan balik, kita kena tengok balik asas dia kat mana. Pertama, kita kena terima sebab kita hamba. Taat ini makna terima apa yang berlaku tanpa mempersoalkan keadaan. Ya Allah, payah nak buat ni. Dan inilah nama kita hamba. Allahu Akbar. Baik. Yang mana bila kita mempersoalkan, hati kita sentiasa berada dalam resah. Bila kita soal, hati kita resah. Selagi tak keluar pada situasi, kita akan resah. Nampak? Dan kita tidak akan memiliki ketenangan dalam menjalani kehidupan. Dan inilah azab yang awal Allah berikan. Hati-hati. Baik. Jadi sedang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau kita lihat, ada setengah-setengah individu yang menggunakan alasan. Dia nak menutup kelemahan dia, tapi dia menggunakan alasan. Alasan contoh dalam bab ta'adud ni, dia kata begini, alah kenapa nak paksa orang terima tak terima? Masing-masing punya urusan lah katanya. Kenapa nak paksa orang terima atau tak terima? Masing-masing punya urusan lah. Bersangka baiklah dengan orang yang tak terima tu, dia pun ada sebab kenapa tak terima poligami ni. Dia pun ada sebab dia. Nampak? Saya nak bagi tahu, apabila dia berikan statement begitu, dengan kita meraihkan keadaan dia tak terima tu, saya nak tanya, adakah dia berlapang hati dengan keadaan dia tak terima tu? Itu cerita dia. Adakah lebih lapang hati dengan menerima? Contoh saya terima Ustaz poligami ni, alhamdulillah. Walaupun belum jadi. Mana lebih terima? Mana lebih lapang hati? Orang yang tidak terima, yang mempertahankan diri dia, terpulanglah pada saya, masing-masing ada pendapat masing-masing lah Ustaz. Saya tak terima, ada pendapat saya. Okay, ketika dia cakap saya tak terima, ada pendapat saya tu, keadaan dia tu tenang ke? Adakah keadaan dia itu lega ataupun dia masih dalam ketakutan yang masih memikirkan suami dia sebenarnya tak mampu, suami dia lemah. Ni kebanyakan berlaku dilema pada isteri yang pertama ni. Yang first marriage. Nampak? Dan bila Allah takdirkan berlaku juga, suami dia dengan keadaan yang difikirkan tadi, yang dia tak terima tadi, kemudian berlaku. Sebab dia mana boleh tentukan jadi tak jadi. Allah yang tentukan jadi tak jadi. Kalau sekiranya tak jadi, dia rasa dia selamat. Tetapi adakah dia selesa dengan statement dia yang tak terima tu? Silap bergaduh nanti. Berhujah-hujah kita pula dengan dia. Atau ada setengah orang dia mula terbuka hati, berlapang dada untuk menerima ini sebagai ataupun dalam tajuk takdir. Inilah termasuk dalam perbahasan menunaikan hak. Hak kita sebagai hamba Allah, yakni kita kena tunaikan dulu. Apabila manusia tidak menunaikan haknya, maka Allah akan benarkan satu situasi yang berlaku, kerjanya adalah menuntut hak. Dan lebih malang dan parahnya, apa yang dituntut itu tak dapat. Allah, seksanya lah. Tuntut tak dapat. Ingatkan tuntut dapat. Akhirnya minta maaf. Yang dapat hanyalah pergaduhan dan penceraian. Itu yang dia dapat. Lebih baik saya cerai. Buat apa saya tak dapat apa yang saya nak? Ini yang berlaku. Yang isteri pertama pula menuntut hak. Hak saya sebagai isteri. Abang, kalau abang nak kahwin, hak saya, abang lepaskan saya. Sama ada saya atau dia. Pilih antara dua. Pening kawan, suami. Lala sekali, dua-dua dia tak ambil. Contoh. Ataupun dia ambil dua-dua sekali pun boleh. Tapi nak bagi tahu, apabila berlakunya perselisihan ni berlaku, hati dia tidak tenang. Apabila berlakunya penentangan, hati dia resah. Jadi keresahan itu adakah jawapan yang tepat bagi pertolongan Allah? Allah tolong ke dia? Mana tolong? Hati resah. Mana Allah tolong orang hati yang resah? Sidang jemaah mata Allah SWT. Melawan. Maka ini akan berlakunya sebab itu kalau kita lihat sidang jemaah mata Allah SWT, kita tidak menunaikan hak dari awal. Sebab tu kadang-kadang saya tanya tu ada sebab saya tanya tu. Sebab tidak berlaku sesuatu perkara itu tanpa ada punca
yang mengizinkan berlaku. Mesti ada punca. Takkan tiba-tiba hidup dianiaya. Wahai para isteri, takkan tiba-tiba hidup anda dianiaya? Adakah Allah lahirkan anda di muka bumi ini untuk dianiaya oleh seorang lelaki? Adakah itu tujuan hidup? Dan seorang lelaki pula, adakah anda dilahirkan di atas muka bumi ini untuk menganiaya seorang perempuan atau menganiaya wanita-wanita? Adakah itu tujuan dia? Kalau itulah tujuan yang dilakukan, bersiap sedia untuk mendapat balasan. Itu saja. Kalau dia mengatakan bahawa saya tak mampu, tapi tak mampu, dia buat juga dengan berlakunya kezaliman. Ini zalim ni. Dengan menafikan bahawa dia sudah ada isteri lain. Allah dah takdir. Dia tak terima dia ada 2 isteri. Malah dia menafikan. Si suami tidak menunaikan hak dia. Yang ni hak dengan Allah. Yang ni dia masih terikat dengan ketakutan dengan isteri. Ini satu kesilapan. Patutnya kita kena takut dengan Allah. Walaupun isteri itu tidak terima. Katalah isteri yang pertama masih lagi belajar. Dia tak faham. Kita tak boleh tunduk ikut pada kehendak isteri. Kita kena ikut pada kehendak Allah. So mesti kena berikan. Sebab dah mula takut Allah. Bukan takut isteri. Ini berlaku kerana keadaan dari awal tidak diselesaikan. Penerimaan sebagai hamba Allah. Dia tak jadi hamba Allah. Siapa yang tak daftar ataupun tak serahkan diri dia menjadi hamba Allah, Allah akan serahkan dia pada makhluk. Lalu dia hidup dengan ketakutan dengan makhluk. Silakan. Ini jawapan dia. Ini jawapan dia sedang mata Allah SWT. Kalau isteri tak nak jadi hamba Allah, dia akan hidup dengan ketakutan, dengan keadaan yang teraniaya, dizalimi dan dinafikan hak-haknya. Rupa-rupanya dia hidup tidak takut kepada Allah. Isteri tidak takut pada Allah. Suami pun tidak takut pada Allah. Sebab tu dia berani buat kerosakan. Suami yang takut kepada Allah, dia tidak akan ikut kehendak isteri. Dia tak akan ikut. Dia tahu benda ni haram. Dia tahu benda ni akan merosakkan dia. Dia tahu dia akan menafikan hak orang lain. Tanpa perlu isteri menuntut hak. Tapi sekarang ni Allah buat isteri kena menuntut hak. Sebab mungkin isteri pun tak menunaikan hak. Hak dengan Allah lah. Si suami pun gagal menunaikan hak. Malah dia pula menuntut hak dia juga sebagai abang ni. Abang tak mampu bagilah peluang kat abang. Hak dia. Hak sebagai suami kononnya. Sebab mungkin dia tak menunaikan hak dia dengan Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang ini kena faham. Kena faham dulu sidang jemaah mata Allah SWT. Jadi dalam aspek kehidupan inilah yang kita nak faham. Dalam muka surat 86 kita sambung. Barulah kita kena lihat bahawa perkahwinan, kehidupan, poligami, tujuan perkahwinan hanyalah untuk Allah. Untuk Allah menzahirkan kekuasaannya dengan menjadikan kasih sayang di antara lelaki dan isteri-isteri dalam kehidupan yang mana untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sedang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi benar Tuan Hamizi Hamzah. Pertama sekarang ni kita kena betulkan yang pertama, positionkan diri kita yang pertama, iaitu menunaikan hak Allah. Apa menunaikan hak Allah? Menerima keadaan. Mari kita tengok. Saya lukis, saya tulis. Saya tulis. Baik. Mari betulkan insya-Allah. Mudah-mudahan lah. Siapa yang mungkin ada yang dalam ni suami isteri dengar, alhamdulillah, mungkin ada sebahagian dia dengar, isteri saja dengar, suami tak dengar, tak apa. Tengok siapa yang dengar dulu, dia yang Allah izinkan amal, dialah yang dipilih. Tak payah nak fikirkan dia, ustaz suami saya tak dengar malam ni, saya je dengar. Ustaz dia isteri saya tak dengar, saya je dengar, tak apalah. Siapa yang dengar, dialah yang terpilih. Siapa yang dengar, dialah yang terpilih. Baik, mari kita lihat. Pertama, prinsip yang pertama, hak. Pertama, menunaikan hak dulu. Hak siapa? Hak Allah. Menunaikan hak Allah. Baik. Kamera. Sini sikit. Oh, sini.
Allahumma salli ala Muhammad. Apa menunaikan hak Allah? Okay, semalam kita sentuh tentang apa? Tengok ni. Isteri percubaan untuk memiliki suami. Tak boleh. Isteri suami dimiliki. Ni betulkan ni dulu. Okey, alhamdulillah. Okay. Dia tak ada Islam memiliki siapa-siapa. Suami tak ada nak cuba memiliki, menakluki isteri. Isteri tak ada Islam menakluki. Tak ada siapa-siapa menakluki siapa-siapa. Kita dimiliki oleh Allah. Baik. Bila kata dimiliki oleh Allah, bila kata dimiliki oleh Allah, maka suami dimiliki. Isteri dimiliki. Bila kata dimiliki, dia tertakluk dengan undang-undang, law. Undang-undang. Dia panggil kehendak Allah. Kehendak Allah. Maka atas kehendak Allah, si suami, ni kita cerita suami dulu. Atas kehendak Allah, si suami, ni datang peranan, datang tanggungjawab ni. Si suami mestilah menunaikan hak dan kewajipan sebagai suami. Siapa suruh? Allah suruh. Allah suruh. Okey. So, si suami terikat dengan kehendak Allah untuk dia menunaikan hak-hak dan kewajipan sebagai suami. Nampak? Ini berbalik dengan kehendak Allah lah. Bukannya kehendak isteri, kehendak suami, kehendak siapa. Kehendak Allah. Allah nak atas apa? Atas suami ni Allah nak suruh apa? Nampak? Maka di sini, sidang jemaah mata Allah SWT, menunaikan hak-hak dan kewajipan sebagai suami adalah satu tuntutan daripada Allah. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijal qawwam. Yang pertama tuntutannya adalah qawwam, menjadi pemimpin. Wahai lelaki, tanggungjawab anda adalah pemimpin, bukan dipimpin. Pemimpin, bukan dipimpin. Tanggungjawab si suami adalah pemimpin. Kullur ra'in. Kullur ra'in. Wa kullun mas'ulun an ra'iyati. Nampak? Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Baik, saya ringkaskan perbincangan pemimpin ini. Baik, Siti Saleha, ujung nanti saya jawab. Sekarang ni cuba tengok dulu. Tanggungjawab suami ni apa? Pemimpin apa? Apa yang besar ni? Apa pemimpin yang besar ni? Memimpin isteri-isterinya ke arah tauhid.
Ustaz, suami saya tak pandai nak pimpin tauhid. Ni wajib. Wajib. Jadi kalau dia tak nak pimpin isterinya jadi tauhid, tu jadi yang kalau dia sekiranya si pemimpin ini ada seorang isteri, dia kahwin lagi seorang isteri. 2. Sekarang ni si isteri ini agama dia tidak kuat. Tauhid dia tidak kemas. Maka dia akan menuntutlah. Dan si isteri yang pertama ni tidak akan menunaikan. Dia tidak akan menunaikan hak. Dia akan menuntut hak. Sebab dia tak nampak tauhid ni. Si suami tidak memimpin. Sebab itulah kadang-kadang yang jadi yang macam soalan tadi. Nombor 2 bagi masa, minta masa lah. Sebab sepatutnya ini, yang nombor 1 ni, Allah bagi masa 10 tahun kahwin. Minta maaf cakap ni, saya cakap terang ni malam ni. Nombor 1 ni, kahwin. Perkahwinan pertama, si suami sudah ada isteri. Dia sudah kahwin katalah 10 tahun. Atau 5 tahun. Patutnya, pendidikan asas ni dah selesai. Orang yang faham tentang tauhid, dia akan faham tentang takdir. Bila faham tentang takdir, tak adalah Islam menyekat hak orang lain. Isunya sekarang adalah, apabila isteri pertama tidak dipahamkan, tidak dipimpin, jangan tengok bak duit je. Bak duit orang non-Muslim boleh buat. Ni yang pertama sekali. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Nampak? Memimpin pimpinannya itu kepada Allah. Ni bukan soal jadi ustaz. Oh, macam tu kena jadi ustaz lah ustaz. Apa pula jadi ustaznya? Wajib. Semua pemimpin, lelaki, suami, negara, wajib membawa pimpinannya kepada Allah. Kalau tak bawa, ketika Allah datangkan ujian, pimpinannya memberontak. Tak ada iman. Orang tak ada iman, huru-hara. Orang tak ada iman kan? Isteri pertama tak ada iman. Angkat parang lah. Orang ada iman angkat parang ke? Orang ada iman, ada ke abang jangan balik? Abang jangan ni. Abang kalau balik rumah sana, abang, ada ke orang beriman buat kerja macam tu? Orang beriman ada ke dia menzalimi saudara dia sendiri? Orang beriman, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibba li nafsi. Nabi kata. Tidak sempurna iman seseorang itu. Bayangkan, sehingga dia mengasihi saudara dia macam mana dia mengasihi diri dia. Dia sanggup. Maknanya isteri yang pertama ini tidak dididik sempurna. Tiba-tiba kahwin lagi. Mungkin Allah nak bagi bala ke? Wallahualam. Nak sangat kahwin. Nampak? Itu namanya pimpinan. Bukan memimpin. Oh, tak apa. Nanti fahamlah. Nanti tak apa. Buat akidah ni biarlah. Sama juga. Sebab itu pertama sekali isi ni kena difahamkan dengan takdir, iman. Asas ni, asas. Orang beriman tak buat kerja macam tu. Tauhid ni membawa kepada iman. Sebelum suami menuntut hak pada isteri, maka suami tunaikan hak. Suami tunaikan hak lah. Tunaikan haknya Allah suruh. Didik isteri. Didik kenal Allah. Kan akhirnya jawapan nanti adalah isteri-isteri semua cakap suami tak memimpin. Memanglah. Nampak? Benar Tuan Taib Jamil. Sekarang ni bila kata tak ada ilmu, apa punca tak ada ilmu tadi? Baik, pertama pimpinan. Maknanya sekarang ni fokus lelaki. Sekiranya anda dah berkahwin, dah 2. Jadi apa nak kena buat? Nak memenuhi kehendak isteri-isteri ataupun menanamkan didikan pada isteri-isteri? Didiklah. Dah ada 2. Tak apalah, ini pun tak faham, nombor 2 pun tak faham bahasa, tanggunglah dua-dua. Nombor 1 pun tak faham bahasa. Nombor 1 jenis tak faham bahasa juga. Nombor 2 pun tak faham bahasa juga. Dah kena tanggung lah. Patutnya nombor 1 dah selesai, didik pula nombor 2 patutnya. Nah, jenis yang tak fikir tu, dia fikir kahwin dia lantaklah tak fikir apa. Nanti kita bagilah keperluan hidup dia apa dia nak, makan, minum, pakai. Ataupun kita buat tak tahu je lah. Pandai-pandai lah nanti, dalam lama dia diam lah tu, dalam lama okey lah tu. Tengoklah lama-lama okey tu macam mana.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nampak? Baik. Saya fokuskan tunaikan hak dan menunaikan ni. Kena faham dulu ya. Saya ceritakan yang tunai hak yang besar dulu. Yang kecil-kecil akan menyusul. Menyusul. Dan di saat lelaki diberikan tanggungjawab memimpin, maknanya maksudnya apa? Adalah kemampuan. Allah bagilah. Allah bagilah. Dia tidak boleh ikut isteri, dia kena jadi pendidik. Mana boleh ikut? Mana boleh ikut kehendak isteri? Tak boleh. Bersalahan dengan agama suruh bentuk isteri, bukan ikut kehendak isteri. Saya perhati insya-Allah. Yang cakap kan, dari awal lagi dia ikut. Dah lama habis. Terikut-ikut. Benar tu. Kena belayan, kena kata-kata manis, awak lah, ginilah, pick up line, macam-macam kan strategi yang digunakan. Minta maaf lah, saya kena cakap benar. Kata kebenaran. Baik, apa yang nak dididik pada isteri ini? Tunaikan hak. Wahai suami yang punya isteri, saya cerita suami dulu ya. Jadi saya nak cerita si isteri tentang ta'adun ni, hak ni. Kita fokus pada pimpin. Pimpin isteri, terutama yang pertama ni, yang Allah bagikan amanah awal-awal ni, didik pada akidah yang benar. Apa akidah yang benar? Jangan ada sifat keakuan. Akulah yang pertama. Hancurkan yang pertama. Habis Ustaz, macam mana Ustaz? Kena cakap lah. Kena cakap, kena syarah, kena ulang. Sakitnya Ustaz. Dah, memang itulah kena hadapi. Nabi pun dakwah kena perang. Ni berperang dengan bini. Kena tanggung. Didik. Jangan biarkan, tak apa awak lah. Tak apa, awak tetap yang pertama. Awak tetap yang pertama di sisi abang. Awak lah ni. Tak, ada nombor dua pun takkan sama macam awak. Dia mula cakap benda yang batil tu jangan sebut dah. Didik. Awak tak layak pakai yang pertama. Saya dulu silap. Sekarang ni awak kena faham bahawa hanya Allah saja yang tunggal. Allah yang pertama. Manusia tak ada yang pertama. Huwa awal, huwa akhir tu Allah. Lucutkan pakaian pertama itu. Kerana ini yang menyebabkan berlakunya konflik. Memakai sifat keakuan yang pertama. Isteri yang kedua sama juga. Yang kedua ni, isteri yang kedua ataupun yang sedang, yang mana semua yang tengah isteri pertama ni. Jangan ingat anda yang pertama. Tak ada dah. Yang kedua, kalau dia ada mentaliti yang pertama pun kena hancurkan. Kadang-kadang yang kedua dia pun satu hal juga. Dia pernah kahwin dulu. Dia pernah berkahwin dahulu. Maka dia membawa pahaman yang pertama ni sebab dia pernah jadi isteri yang pertama dulu. Bila dia pernah jadi isteri yang pertama dulu, Allah takdirkan jodoh tidak panjang. Maka Allah takdirkanlah dia kahwin nombor dua. Bila kahwin nombor dua, pahaman-pahaman yang pertama ni bersaranglah fikiran dia. Yang pertama kan nak tuntut hak. Yang kedua pun tuntut hak. Masing-masing tuntut hak. Habislah, jadilah incredible hak. Gaduh lah. Allahu Akbar. Dah. Baik. Lucutkan pakaian. Ini kena didik tu. Jangan pertahankan. Sebab bila dah jadi, tu dia ada tak menunaikan hak Allah. Allah suruh didik isteri ni. Didik. Supaya dia nampak. Dia nampakkan kekuasaan Allah. Maka si suami kenalah ada tanam keyakinan yang kuat dengan Allah. Nak tak nak kena berbalik kepada Allah. Nampak? Jadi sudah jemaah mata Allah SWT. Kena ada ilmu baru boleh kahwin 4. Kahwin 1 pun kena ada ilmu, Tuan Mazlan. Sebenarnya saya nak bagi tahu. Dia bukan yang kahwin 4 ya.
Pertama, perkahwinan yang pertama. Semua orang melalui fasa perkahwinan yang pertama ni. Perkahwinan yang pertama ni, pada ni umur kita 20 katalah waktu ni. Waktu kita umur 20 ni, kita buat apa? Apa yang kita didik pada perkahwinan kita waktu ni? Mula-mula ni ada cerita tentang makrifat. Semua orang melalui fasa perkahwinan yang pertama. Dan ketika yang pertama ni kita buat apa? Persoalan. Tinggal lagi Allah takdirkan perkahwinan yang kedua. Kalau yang pertama ini, yang kedua ni pun, si isteri ni, mungkin ni perkahwinan pertama bagi dia, atau dia pernah kahwin yang pertama juga dulu. Jadi waktu dulu ni, apa yang dia buat? Soalan saya nak tanya, waktu perkahwinan pertama ni, ada ilmu ke tidak? Ke terus-terus kahwin? Sama juga. Patutnya, tambahlah dalam perjalanan perkahwinan tu, tambahlah ilmu, tambah ilmu. Jangan tambah harta, tambah pinggan mangkuk, tambah baju, tambah rumah, buat extension, buat benda semua. Minta maaf cakap. Nampak? Daging pertama dah kena ni. 2/5 lah namanya. Nampak tak? Mula-mula lagi dia awal lagi kita dah. Jadi betul kan? Itu saja. Jadi maknanya sekarang fokus balik pada peranan. Sebelum Allah bagi perkahwinan ni, maka peranan si suami itu adalah pemimpin. Clear? Baik. Serjemah mata Allah SWT. Baik. Sekarang ni, apabila si suami berusaha untuk menunaikan hak, mendidik ni. Ni dia orang cari jalan ni. Jalan nak menyelesaikan masalah. Dia kena fokus apakah yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Iaitu menunaikan hak Allah. Dia fokus balik. Ya Allah, aku nak didik isteri. Niatkan balik lah. Itu dia. Niatkan balik. Bukan niat macam mana nak bagi suami isteri saya okey ni Ustaz. Macam mana saya nak bagi isteri saya terima poligami. Macam mana nak... Kalau itu yang dia cari, dia cari. Saya setakat ini tak jumpa lah. Tahulah. Kalau main kata-kata, main harta boleh lah kot. Tapi kalau nak betul-betul terima, kena cara macam ni. Nampak? Ya, majority case pun Atikah sebab ni baru nak bincang ni. Sebab tu jadi majority case. Faham? Sebab tu dah betulkan kebenaran. Kita duk ulang-ulang balik benda yang sama. Duk ulang-ulang balik cerita yang sama. Duk ulang-ulang balik benda yang salah. Kenapa? Contoh yang salah. Contoh yang dah betul-betul salah, batil. Janganlah dijadikan kes sebagai sandaran untuk kita bincang. Benda yang salah, salah lah. Baik. Bila kata nak mengajar Tosa baik sangat, maknanya dia tak faham lah tu. Kebaikan tu milik Allah. Allah yang maha baik. Tugas kita menyampaikan kebaikan. Wajib menyampaikan kebaikan. Baik. Berbalik pada perbincangan kita. Maknanya jelas. Suami kena ada niat yang kuat. Niat dan azam yang kuat untuk mendidik. Menunaikan hak Allah. Apa hak Allah tadi? Mendidik isteri. Pimpin. Pimpinan ni, tadi isu 1, 2, 3, 4. Sebab tu, seorang guru, tak ada masalah. Ada banyak anak murid. Pergi sekolah, anak murid ramai. Tak ada masalah. Sebab sekali lagi mana dia niat nak memimpin, tak ada isu. Nak 4 sebab tu Allah tahu. Allah tahu. Suami yang jujur nak memimpin, insya-Allah dia akan isi-isinya terpimpin. Jujurlah memimpin. Tu maksudnya. Isteri kena U-turn, suami pun U-turn. Nyesal. Nampak?
Jadi sedang mata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sekarang suami dia kena ada azam untuk niat menunaikan hak Allah. Sebab dia begini. Sebagaimana dia tak ada niat dan azam untuk menunaikan hak Allah, mendidik, memimpin isteri dia, Allah tidak akan bantu isteri-isteri dia untuk memahami apa yang sedang berlaku. Tak ada. Maka konflik nombor 1, nombor 2, nombor 3, dia akan berlaku. Terutama konflik yang kat sini. Dia akan menghalang. Dia tak akan faham. Berapa lama dah. Tak faham-faham nombor 1 ni. Macam mana tak faham-faham? Allahu Akbar. Sedangkan yang bagi faham tu Allah. Maknanya bolehlah bagi faham. Nampak? Sidang jemaah mata Allah SWT. Baik. Jadi suami dia kena ada niat dan azam yang kuat untuk menunaikan Allah. Memimpin isteri-isterinya. Clear kat situ. Bukan membiarkan. Cukuplah. Suami isteri saya ni pun dah cukuplah. Kena pimpin apa yang cukup tu. Cukupkan dia dengan iman. Tu je. Baik, sedang jemaah mata Allah SWT. Maka kena ingat, bila kata suami pimpinan ataupun suami memimpin, maka dia kena tunjukkan contoh tauladan yang baik sebagai pemimpin. Inilah ujian kepimpinan. Tunaikan hak sebagai pemimpin lah. Jangan biarkan isteri yang memimpin. Puan Atikah Zulekha, tak payah nak kaitkan dua pihak tu. Jenuh saya nak baca. Balik pada suami. Tahu dah ni tugas suami. Faham? Tahu dah. Sekarang saya tengah nak cerita pasal suami ni. Puan Atikah, ada suami ke tidak ni? Sekarang ni saya nak cerita. Sekarang ni memang isunya adalah suami. Sekarang dia fokus suami lah ni. Ada lah dua-dua pihak kan sama. Dua-dua pihak memanglah. Isteri daripada suami. Jadi kalau suami tu faham hak dia, faham hak Allah, maka barulah lancar perjalanan. Betul lah tu. Tak perlu nak kait, dua-dua kena faham. Bila kita jadi isteri, baik suami. Suami menjalankan isteri. Masih salah menyalah. Sekarang ni, siapa topik dia ni? Kena fokus pada diri siapa nak di-highlight kan? Jadi sedang jemaah mata Allah SWT. Baik. Ya Tuan Akram, terus bagi jalan. Yang mana faham dah boleh izin. Dia dah faham. Bagi izin, bagi jadi bukan isteri, bagi jadi Allah bagi izin. Ya izinkanlah. Jadi belum tentu. Okey. Baik. Dah nama pun ni saya lukis balik. Berapa jam ni? Allah, sikit lagi. 5 minit. Dia dari lelaki ni jadilah wanita. Faham? Wanita. Yang dinamakan azwaja. Sebenarnya kalau dalam bahasa mudahnya tak ada cerita pasal perempuan. Tak payah pun sebenarnya kita ceritakan orang lelaki je sebenarnya. Orang perempuan tak payah dengar pun tak apa. Kalau contohlah. Tapi sebab orang perempuan ni ramai yang rasa teranaya lah ustaz. Saya ni dah macam-macam kena tipu lah. Lelaki tak betul lah. Tu dia dengar cerita cari salah lelaki tu. Dia nak dengar tu nak cari salah lelaki. Bukan nak faham tentang lelaki. Patutnya dia nak faham tentang lelaki. Supaya dia boleh bantu lelaki. Ni tak nak cari salah lelaki. Dia belajar nak cari salah lelaki. Patutnya seorang wanita, bila kita cerita dari mana asal usul diri dia, dari diri lelaki, mana kalau lelaki ni buruk, maknanya hasilannya bimbang-bimbang jadi buruk juga. Sebab tu seorang wanita, apabila dia tahu keadaan ini, maka dia menjadi dorongan dan dokongan yang kuat kepada mana-mana suaminya ada kelemahan. Mana-mana dirinya ada kelemahan, bantu. Faham? Bak jadi ni bukan orang bagi jadilah Puan Atikah. Bak jadi ni bukan main cakap tun, tiba-tiba besok dia kahwin.
Izin dia, jadi tidak. Kan saya dah cakap, ni bab takdir. Takdir ni, faham tak cerita malam ni apa? Saya nak suruh orang kahwin ke semua ni? Ada kekuatan ke? Puan Atikah kahwin pun umur berapa? Cik Celik kahwin, mata tu kahwin ke? Ambil masa kan nak kahwin? Nak jumpa pun kena tipu dulu lah. Laki inilah, laki kena jumpa buaya darat, buaya laut. Semua buaya jumpa. Nak jumpa laki yang ada jumpa laki sekarang pun tak boleh pakai. Contoh. Ingat apa? Kita nak bagi faham. Kita nak bagi faham kedudukan, peranan. Bukan suruh bagi jadi keadaan itu. Keadaan semua kita dah faham daripada awal dah kuasa Allah. Nampak? Tak apalah, cakaplah pun cakap Puan Atikah. Malai-malaian. Awak ada perspektif sendiri. Silakan. Kita fokus pada yang nak dengar. Baik. Sidang jemaah mata Allah SWT. Maka di sini, apabila kita dah faham balik, seorang lelaki dah faham. Sebab pemimpin ni, pemimpin. Pemimpin. Bila kata pemimpin, azwajah memang adalah untuk memimpin kembali dirinya. Apabila seorang lelaki itu nak memimpin isteri-isterinya ini, adalah sebenarnya memimpin dirinya. Sebab isteri-isterinya ini ataupun isterinya itu adalah dirinya. Jadi, dia membetulkan dirinya sebenarnya. Seorang lelaki itu sedang membetulkan diri dia. Ketika dia membetulkan isterinya, itu dia sedang membetulkan diri dia. Dan isteri-isteri pula kena faham, ketika dia cuba membetulkan suami dia, sedang membetulkan diri dia. Ini berbalik kepada surah An-Nisa ayat 1. Dari diri kamu yang satu. Nampak? Jadi itulah maksudnya pimpinan. Pimpinan. Nampak? Tak apa Mawi, tak bengang pun. Tak ada bengang pun. Kita jenis open. Kita jenis open, tak masalah. Biasalah orang ada masalah, dia akan banyak-banyak. Baik. Jadi, clear. Seorang lelaki kena fokus clear, pimpinan. Jadi maknanya, menjawab banyak isu. Sebenarnya saya nak tekankan pimpinan ni. Sebab banyak soalan yang datang pada saya. Keadaan yang tidak seimbang ni atas pimpinan. Pucuk pimpinan lah. Bila pucuk pimpinan, jangan bagi alasan tentang alasan yang akan menyebabkan Allah murka. Alasan apa? Alasan isteri. Awak ada isteri. Contoh, dah ada 2 isteri. Isteri pertama. Isteri kedua perlukan sesuatu yang dinamakan hak. Si suami bagi alasan kerana alasan keadaan isteri yang tidak menerima. Dah tu kahwin nombor 2 ni, kenapa? Itu maksudnya. Jangan buat benda yang Allah murka nanti. Jangan buat benda yang Allah murka. Kalau macam tu, baik mohon ke Allah, ya Allah, tolong aku ya Allah. Allah mesti tolong. Takkanlah nak membiarkan hidup dalam keadaan yang terperangkap dengan kesalahan ni. Kesalahan ni. Kita dah ada 2 isteri, tapi perwatakan macam seorang isteri. Tu kena faham. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kena faham macam tu. Jadi isteri, ni isteri pula. Isteri menunaikan hak. Apa hak Allah? Hak Allah bagi seorang isteri ni adalah Allah suruh taat dan patuh. Pada siapa? Pada suami selagi mana tidak melanggar syarak. Hak Allah kan? Hak Allah tu. Dan isteri, dan hak yang lebih besar adalah jangan berkuasa. Isteri jangan pakai kuasa. Berkuasa ni tak boleh. Suami pun tak boleh berkuasa sebenarnya. Suami pun tak boleh ada kuasa. Tak boleh kuasa. Sebab kuasa ni kena kembali kepada Allah. Isteri pun sama. Dia tak boleh berkuasa. Dia tak boleh berkuasa atas suami dia. Dia tak boleh. Tak boleh.
pulangkan hak tu balik. Tolong pulangkan, ya Allah, aku tak ada kuasa untuk menentukan suami aku. Abang ke sini, abang ke sana, abang ke sini, abang ke sana. Macam bola sepak dia buat kawan tu. Isteri tak ada kuasa walaupun dia ada hak. Dia ada hak pada giliran dia. Dia ada hak pada apa yang dia nak. Tapi ingat, menunaikan hak Allah itu lebih besar daripada hak yang dia ada. Apa dia? Dia tiada kuasa dalam nak memastikan hak yang dia nak itu dipenuhi. Maka di situlah datangnya menerima. Habis Ustaz, suami tak tunaikan hak ni, patut ke saya taat dan patuh? Bila tak nak taat dan patuh, adakah situasi itu akan membetulkan lagi keadaan ataupun keadaan itu akan buatkan lebih bergaduh? Kalau keadaan itu menyebabkan lebih gaduh, lebih runcing, mana itu benda yang Allah tak rida. Itu jawapan dia. Ada setengah tu dia kata, dah suami saya tak mampu dengan hak. Jadi saya tak boleh nak taat. Saya tak boleh nak buat baik dengan suami saya. Jadi maknanya, dia sedang menidakkan hak Allah. Hak Allah ketika Allah jadikan situasi yang tidak menyelbahi dia. Ada suami yang tidak mampu menunaikan hak atas diri dia. Maka di sini si isteri dia kena faham akidah. Tak semua hak seorang manusia ataupun kehendak manusia dipenuhi oleh manusia. Manusia takkan mampu memberi semua benda yang manusia nak. Itu kelemahan manusia lah. Maka si isteri yang faham akan hak Allah, maka dia pun taat dan patuh pada Allah terlebih dahululah. Dan dia tidak memakai kuasa apa-apa untuk override perkara itu. Kena faham. Isteri. Kan isteri mentang-mentanglah dia isteri pertama. Mentang-mentanglah dia yang lebih lama. Maka dia yang override semua. Salah lah. Benda tu tak boleh. Tak boleh. Tak ada kuasa. Bila isteri sebenarnya aman ya. Cuba tengok ya. Apa jam? Allahumma salli ala Muhammad. Sebelah segar-bugar semua. Isu segar kan. Baik, cuba tengok. Kita letakkan balik berkuasa. Berkuasa ni pada Allah. Kita letak balik. Jangan tengok. Cara penyelesaian dia. Allah bagi dah. Nabi ajar la haula wala quwata illa billah. Cuma kadang-kadang kita tak nampak. Kita juga nak kuasa juga. Berkuasa balikkan balik pada Allah. Punca kuasa balik Allah. Suami, isteri. Suami letakkan balik kuasa punca pada Allah. Jadi si suami tiada kuasa. Apa maksud tak ada kuasa? Tak ada kuasa nak buat ikut kehendak dia. Kan? Bila tak ada kuasa maksudnya tak ada kuasa nak melakukan, mengikut kehendak dia. Dia mesti tunduk pada kuasa Allah. Itu maksudnya. Si isteri tak ada kuasa untuk melakukan mengikut kehendak dia juga. Dia tidak ada kuasa menentukan. Ini pun tak boleh menentukan. Kuasa semua ni adalah di bawah ditentukan. Allah dah bagi dah. Isteri pun ditentukan oleh Allah. Maknanya macam ni. Maknanya, saya nak bagi tahu. Seorang suami, dia kena tunduk pada kuasa Allah dalam melaksanakan suruhan yang mana, contoh pada isteri. Sekiranya ada dua isteri, maka dia tidak ada berpihak pada mana-mana isteri. Dia berpihaknya pada Allah, kuasa ke atas ni. Maka si suami, dia tidak terikat dengan kuasa isteri. Isteri pun tak ada kuasa. Maka bila semua tak ada kuasa, semua melaksanakan perintah Allah, kan selesai masalah. Nampak? Sekarang ni masing-masing ada yang nak tunjuk kuasa ni. Masing-masing nak tunjuk kuasa. Si suami nak tunjuk kuasa, si isteri-isteri nak tunjuk kuasa. Dan tengok siapa yang berkuasa. Tengok siapa nak tunjuk kuasa. Ni ke, dia ke, dia ke. Lala sekali isteri kedua tak puas hati. Dia tunjuk kuasa dia. Cerai. Saya nak filekan cerai. Saya dah tak tahan dah. Dia nak tunjuk kuasa lah tu. Dah sampai tahap masanya dah. Okay. Allah kata aku izinkan. Si isteri nombor satu ni pun nak tunjuk kuasa. Kau tahu aku siapa? Masing-masing. Suami pun nak tunjuk kuasa.
masing-masing nak tunjuk kuasa. Lain sekali, hancur semuanya. Nampak? Hancur semuanya. Nampak? Maka di sini, sebab itu masing-masing kena dengan kasih sayang, kesimpulan. Bila kata penutup. Jadi sekarang ni, masing-masing kena dengan. Akhirnya, kita kena buat. Dia tidak boleh pakai kuasa, tu tak boleh. Kuasa tidak boleh. Sebab itu, bila manusia pakai sifat kuasa, itulah hancur binasa. Masing-masing nak tunjuk kuasa, hancurlah, Allah berderai kalau rumah tangga tu. Nampak? Jadi maknanya sekarang kita letak balik Allah. Bila letak Allah nombor satu, dengan kan konsepnya apa? Kesimpulan. Tajuk ni tak habis syarah lagi, kita sambung. Besok tak ada kelas. Bagi tahu awal. Besok ada urusan. Besok tak ada kelas, lusa kita sambung. Maka di sini dengan, kita mula balik dengan nama Allah ataupun dengan kasih sayang. Maka si suami, bila kita punya sayang, mulakan dengan bismillah. Lakukan dengan bismillah. Dia kata bismillah dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, mari kita berbetulkan balik. Maka dengan Ar-Rahman Ar-Rahim inilah si suami dengan kasih sayang Allah, dia menyatakan pada si isteri. Menyayangi. Bila suami dengan Rahman Rahim Allah menyayangi. Baik, bila menyayangi isteri, maka sekiranya Allah takdirkan si suami ini ada isteri lagi, maka konsepnya sama, menyayangilah isteri yang kedua juga. Bagaimana dia menyayangi isteri yang pertama, maka begitulah dia menyayangi isteri yang kedua. Sama, konsepnya sama. Dia dapat sumber yang sama. Sekiranya Allah bagi isteri yang ketiga, masih sama konsepnya. Menyayangi, bukan berkuasa dah, menyayangilah. Orang yang menyayangi ni, dia tak ada kuasa sebenarnya. Dia menyayangi dengan rela. Nampak? Maka silang jemaah mata Allah SWT, bila daripada Allah dapat kasih sayang, lalu dia menyayangi isterinya. Maka untuk mendapatkan lesen ataupun perkenan Allah, supaya Allah menyalurkan kasih sayang, si suami kena ada hubungan yang kuat dengan Allah. Sebab tu minta maaf cakap, kebanyakannya yang menonjolkan keadaan yang tidak stabil ni, hubungan dengan Allah problem. Minta maaf cakap. Ini bukan kata nak kena jadi itulah, kena alim lah apa. Memang ini SOP dia kena ikut lah. SOP. Maka hubungan dia dengan Allah kena akrab. Ketika dia taat dengan Allah, maka Allah berikan dia kekuatan untuk menyayangi isteri-isterinya. Maka dia tidak akan menganiaya kerana dengan kasih sayang. Mana mungkin dia menganiaya isterinya. Dengan kasih sayang, takkan disanggup membiarkan isteri-isterinya. Itu dia. Nah, begitulah juga dengan isteri. Isteri ketika dia hubungan baik dengan Allah. Sebab tu, hubungan baik dengan Allah ni perlu ada pada isteri-isteri juga. Bukan kata pada suami saja. Pada isteri, ketika Allah perkenan berikan kasih sayang pada isteri, yang ada kasih sayang dia akan menyayangi suami dia. Yang ada kasih sayang akan menyayangi suaminya. Yang ada kasih sayang akan menyayangi suaminya. Mana mungkin dengan adanya kasih sayang, dia akan buat suami dia rosak. Dia merosakkan suami dia. Mana dia tak ada kasih sayang, dia ada kebencian. Bermakna dia dengan Allah problem. Out of coverage. Ini isteri yang memakai sifat Tuhan. Isteri yang keakuan. Dia tiada kasih sayang. Bila tak ada kasih sayang, dia akan menekan si suami. Suami akan tertekan. Tu je lah. Maka dengan keadaan begini, tunggu masa pecah lah. Tu je. Nampak?
Nampak? Okey. Jadi itu jawapan dia. Tunaikan hak Allah itu dengan bermakna kembalikan kasih sayang kepadanya, lalu dengan izin Allah, maka bila benar kaitan, bila benar hubungan dia dengan Allah, maka dengan izinnya, maka Allah akan menyalurkan kasih sayang si suami untuk menyayangi isteri-isterinya. Sebab tu Allah kata mawaddatan warahmah. Rujuk balik surah Ar-Rum ayat 21. Allah jadikan, Allah tiupkan mawaddah warahmah. Dia tidak boleh dengan isteri, tidak boleh. Yang ada problem itu adalah apabila salah seorang. Puan Anis. Okay. Problemnya apabila, cuba tengok. Saya lukis lagi sekali. Allah. Yang problem adalah siapa yang Allah tak izinkan untuk menyatakan kasih sayang. Dialah yang problem. Contoh, si suami. Si suami, dia ada 2 isteri. Ada yang tanya saya soalan tu. Ustaz, macam ni Ustaz? Ni salah seorang ni suruh minta cerai. Ni, nombor 1, nombor 2. Dia minta cerai. Okay, si suami, dia kalau dia tak ada problem dengan Allah, maka dia mampu menyayangi isterinya yang nak minta cerai tu. Maka, dia tak ada masalah, si isteri yang bermasalah. Sayanglah isteri tu. Biarlah dia perangai macam saka ke, buat datang gundurowo, kuntilanak ke, jadi harimau jadian ke. Dia rukiah je lah isteri dia. Dia. Jadi, baik. Sekiranya suami pula yang tak mampu menyayangi isteri dia, yang melakukan kezaliman, maknanya yang problem suami dia. Siapa yang tidak mampu menyatakan kasih sayang, dialah yang problem. Itu sebenarnya. Sekiranya si isteri mampu menterjemahkan kasih sayang, ni isteri. Ada jumpa isteri, suami ni, dia punya layanan, ya Robi, abang mirip-mirip macam sepupu abang On. Macam sepupu abang On. Macam-macam kezaliman dia buat atas isteri. Tetapi si isteri, kerana dia rapat dengan Allah, bagus hubungan dengan Allah, maka dia menyayangi suami dia, menyayangi suaminya. Kerana suami dia baik ke? Tak, kerana Allah baik. Kerana Allah baik dengan dia, Allah tak nak buat dia jadi low nilai, Allah tak nak rendahkan nilai seorang isteri ni, maka Allah penuhkan isteri yang taat dengan Allah ni dengan kasih sayang, lalu dia menyayangi suami yang zalim ini. Maka si zalim itu pada suami, adil itu pada isteri. Maka si isteri akan mendapat pertolongan daripada Allah, si suami akan mendapat balasan daripada Allah. Clear, adil. Inilah adil. Nampak? Adil. Jadi siapa yang nak perform sekarang, itulah dia yang akan mendapat balasan atau ganjaran. Pulang. Adil. Nampak? Jadi, tengok siapa yang tak mampu. Ini suami dah baik, dah elok. Isteri pula marah-marah. Dia tak mampu nak sayang. Abang bohong, abang nipu. Suami ni balik dah. Dah, abang dulu nak minta izin tak jadi. Tak tahu, sekarang abang minta maaf je. Abang minta maaf yang. Tak, abang jahat. Maka, si suami dah lendur dah ni. Dah kendur. Si isteri pula masih sawan dia ada. Maka si isteri ni problem. So si suami dia kena ambil langkah untuk mendidik lah. Ambil lah langkah macam-macam langkah ke. Langkah 1000 ke. Pubuh lah. Apalah bahasa nak bagi-bagilah. Atau si isteri pula. Si isteri dah baik dah ni. Sabar dia ni. Suami tak balik ke. Giliran tak betul ke apa ke. Dia sabar. Tak apalah Ustaz. Saya dengan kasih sayang Allah. Saya boleh menyayangi suami saya lah. Tak apalah. Maka dengan itu, maka suami dia problem, dia okey. Ingat, siapa yang okey, maka Allah akan nilai. Bila Allah nilai, dia akan dapat ganjaran lah. Walaupun hak dia di dunia tak dapat, tapi Allah jamin haknya di syurga. Macam, okey lah. Itu je. Walaupun isteri ini hilang hak dia di dunia. Kerana dia dapat manusia yang tak reti bahasa. Hilang hak si orang isteri. Tetapi kerana si isteri ini faham bahawa haknya juga akan dibayar oleh Allah. Walaupun tidak mampu dibayar oleh suami. Maka Allah jamin haknya di syurga. Okey, selesai. Allah bayar. Nothing's free, kata orang Jawa. Dengan Allah nothing's free. Tak ada yang percuma. Semua berbayar. Itu dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Jadi sedang jemaah mata Allah SWT. Khair, cukup setakat tu dulu perbincangan kita pada malam yang penuh barakah ni. Nah, kan lagi panjang lagi ni. Sebab topik ni ada lagi ni. Ada lagi ni topik ni. Dalam bab cerita tentang Syekh Qadir Jalani ni. Nak mengukuhkan cerita tentang akidah ni. Kenapa kait dengan akidah? Ada cerita tentang Syekh Qadir Jalani. Jadi nanti kita sambung lagi pada muka surat 89. Jadi minta maaf daripada dalam perbincangan kita ini terkasar kata, terkurang bicara. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ni, insya-Allah. Insya-Allah saya kira sampailah maksud dan tujuan untuk kita bincangkan pada malam ini, insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan segala yang mungkin ada yang dengar ni sedang melalui dugaan-dugaan itu, mungkin hak-hak yang tidak dipenuhi, percaya atau tidak, fokus pada hak Allah, tunaikan saja hak Allah. Allah ni maha melihat, Allah ni maha kuasa, Allah ni maha kaya. Anda tidak dapat hak di dunia, tidak mengapa. Anda ada hak yang sedang menanti di sana, syurga sana. Tapi pastikanlah di dunia ni kita benar-benar berpihak kepada yang benar. Jangan kita pun dalam dunia tak dapat, akhirat pun tak dapat. Allah ruginya. Tapi yang sebaiknya di dunia pun dia dapat, di akhirat pun dapat. Dipanggil husnayain, dua kebaikan. Adapun insya-Allah tak ada benda yang tak boleh diselesaikan dengan iman. Bila ada iman, semuanya akan selesai, insya-Allah. Baik, terima kasih banyak kerana sudi setia walaupun sudah lewat malam ni. Lewat malam, masing-masing besok ada tugas dan kita pun mula lewat juga tadi. Alhamdulillah, saya terpaksa panjangkan sikit perbincangan ni sebab dia high profile-nya case, international case. Jadi panjang sikit cerita dia. Mudah-mudahan dengan bahasa-bahasa yang disampaikan Allah mudahkan sidang jemaah mata Allah SWT faham apa maksud yang nak disampaikan, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua dan Allah pilih semua yang menonton pada malam ni dimasukkan dalam syurga-Nya tanpa hisap. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah besok tak ada kuliah. Lusa baru ada, insyaAllah. Cukup setakat itu saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.